اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. जब तलक के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे. जब तलक के चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, देखो कैसा नूर छाया है. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे. नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, देखो कैसा नूर छाया है. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. चार जानिब हम दिएगी के जलाती जाएंगे, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाती जाएंगे. चार जानिब हम दिएगी के जलाती जाएंगे, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाती जाएंगे. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عيد मिलाद नबी के सब चरा गा करके हम खबर नूरे मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे ईद मिलाद नबी के सब चरा गा करके हम खबर नूरे मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम मैंने देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम मैंने देखो कैसा नूर छाया है اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang dimuliakan Timbalan Mudir Ma'had Tarbiyah Islamiyah Ustaz Abdul Khair bin Ayub Ad-Dimashqi. Rakan panel malam ini Ustaz Amir Arsalan bin Muhammad Rasli. Semua para guru, para ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin muslimat, para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nur wala ayahe. Depa minta soh kita hurai nasyid bahasa Urdu. Pasal apa pilih tak tahu. Pasal jambang janggut tak boleh jadi tak. Ada bau-bau macam kan bau masam. Lebih kurang tu. Orang kata jalur keturunan tu main Mongol lepas dah. Bukan Mongolia kot, Mongol. Jadi bas menai jantan. Bukan semua yang ustaz boleh dalam bahasa yang telah disampaikan tadi. Pergi Pakistan dulu saat duduk 2 tahun lebih, yang cekapnya tunjuk barang wo ye tu arti wo ketna ye ketna sampai kena apa, kena perali dengan tuan kedai. Tuan kedai kata hang ni ketiak tu wo tunjuk jauh-jauh tu wo ketna. Tu berapa? Ye ketna, hang ni berapa? Beli telur apa dah? Anda ada dozen. Tu arti. Beli telur setengah dozen. Benda berbilang di sana beli cara dozen. Kita sini beli 10. Di Pakistan kali beli 1 dozen atau setengah dozen.
Apapun insya-Allah pada malam ini kita menghayati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan syair itu nur wala ayahe. Pemilik cahaya telah datang kan. Ayahe. Ayah itu datanglah. Telah datang. Jadi kita meraihkan tentang terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tak lain tak bukan untuk kita menjadikan diri kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah lupa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa terkenangkan Rasulullah, sentiasa ingat, bukan sahaja di saat kita meraihkan malam Maulidir Rasul hari ini sahaja, tetapi bila-bila pun kita akan terkenang. Sampailah kepada saat bila kita nak kenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehinggalah sampai ke saat esok kita masuk dalam kubur. Kita berada di dalam kubur, maka di sana waktu orang bertalqin, biasa dengar talqin belaka kan? Kalau hari orang baca talqin, nak kena suruh hafal talqin, insya-Allah. Dalam talqin tu di hujung-hujung tu disebut fa idza qila laka, apabila dikata kepada kamu, ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fika wa fil khalqi ajma'in, apa kata kamu pada lelaki ini yang diutuskan kepada kamu dan kepada seluruh umat manusia. Dalam hadis tak disebut nama siapakah lelaki yang ditanya. Dalam huraian hadis mengatakan kenapa tak disebut nama berkenaan, kerana Allah Subhanahu wa taala nak menguji kalau satu orang itu beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pantas akan terkenang siapakah yang disoal tersebut. Mindanya akan terkenang siapakah yang ditanya, maka dia akan kata huwa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat, Nabi itu telah membawa datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan, dengan keterangan-keterangan. Amanna bihi wa saddaqna bi risalatihi, kami beriman dengan dia, kami membenarkan risalah yang dibawa oleh beliau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini kita meraihkan tersebut atas tujuan tersebut, agar kita mengenang sentiasa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang patut sangat kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang berjuang menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala mihnah dan ujian yang terpaksa dia tempuh. Zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila anistakat qadamahu ad-durra min waramin. Kita baca fi badhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menghidupkan sunnah Nabi, tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berlaku zalim. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang sampai ke peringkat kakinya bengkak, lapar tak cukup makan, mengikat perut dengan batu. Wasyadda min saqabin ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kash'an mutrafal adami. Kulit Nabi yang mulia tersebut dilapik dengan batu. Kita lapik batu juga pasal angin, makan banyak angin, bubuh batu. Bubuh apa? Tungku. Tungku. Bukan setakat orang perempuan buah tungku, lelaki pun tungku juga nak buang angin. Jadi itulah tujuan kita malam ni, nak mengenang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya nur, nur ilmu, nur akhlak, nur macam-macam nur yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nur cahaya.
Anak-anak para pelajar, para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya nak ambil kesempatan nak ringkaskan, nak baca ayat yang ke-128 surah At-Taubah. Laqad ja'akum, pasal syair tadi cakap bab kedatangan ayat kan, datang kan. Ab kan kahasi kan. Kahasi ayat apa? Macam mana soalan? Kahasi ayat apa? Mai mana kan? Hang ni mai mana? Menyebut tentang kedatangan, satu ayat yang menyebut tentang kedatangan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat kedua terakhir dalam surah Taubah. Lepas itu datang apa dia? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Molek sangatlah tadi ustaz sebut tentang apa dia? Tentang pertanyaan dalam kubur, dalam talqin pun wa mai fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ayat ni kita ambil malam ni, kita pecah kepada 5 perkara. 5 perkara. Pertama sekali, Allah bagi tahu kepada kita, Allah bersumpah bagi tahu kepada kita bahawa telah datang kepada kamu Rasul. Laqad ja'akum. Laqad wal lam waqi'ah fi jawabil qasam al-mahdhuf. Wallahi laqad, demi Allah telah datang kepada kamu. Kok ada yang tak sedar lagi bahawa telah mendapat nikmat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kamu rasulun. Jadi poin pertama malam ni rasul. Jadi yang kita bincang, kita bicara malam ni ialah tentang kedatangan Rasul. Sejauh mana kita bersembang, bercakap tentang kehebatan Rasulullah, dia tak sama kita sembang tentang kehebatan mana-mana orang yang hebat dalam bidang-bidang lain. Dia sembang tentang hebatnya Khabib ke kan? Dia tak macam sembangnya hebatnya Rasulullah. Kita sembanglah tentang apa-apa tokoh hebat dalam apa-apa sekalipun, tentang tutur bicara, tokoh pidato, tokoh apa pun tak semacam dengan kita sembang Rasulullah. Kenapa? Karena kita bersembang tentang Rasulullah, kita bersembang tentang satu orang merupakan utusan Allah. Kehebatan Rasulullah SAW itu tapaknya ialah ar-risalah tersebut. Kehebatan Rasulullah karena dia adalah utusan Allah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh itu Rasulullah SAW bersembang tentang dia, segala hidup dia berkait dengan hukum hakam. Dia berkait dengan hukum hakam. Nabiyyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami kan. Nabi kita itu al-amir, yang perintah, an-nahi yang menegah. Dia suruh, bila dia suruh jadi benda wajib. Bila dia tegah, benda itu jadi apa? Benda terlarang, haram. Ataupun ada yang berkait dengan sunat, ada makruh, ada harus. Maka setiap bicara Nabi sama ada qaulila atau qaul na'am, semua adalah kata-kata yang terbaik. Karena kata-kata dia adalah kata-kata yang berkait dengan hukum. Sama ada dalam bentuk melawak. Kalau dia melawak, artinya kita ambil hukum di situ, boleh melawak. Cuma kalau melawak Kelantan tak boleh lah. Melawak Kedah tak apa, melawak Kelantan jadi makna apa Kelantan? Tak ada orang Kelantan sini. Orang Kelantan apa dia? Melawak apa dia? Bohong kan. Jadi kita berbicara tentang Rasulullah yang pertama. Artinya kita bersembang tentang satu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulun min anfusikum. Poin yang kedua ialah berkaitan dengan min anfusikum. Rasul daripada kamu. Ada dua tafsiran. Pertama sekali, min anfusikum ialah daripada Arab. Memang Nabi adalah orang yang terpilih dari kalangan orang Arab, dan orang Arab adalah bangsa terpilih yang Allah pilih untuk diangkat seorang Nabi. Ataupun min anfusikum minal bashar. Pada dalam syair kita kata basyarun, tak sambung, basyarun
La kal bashari. Dia bashar tapi tak semacam dengan manusia yang lain. Dia daripada manusia. Min anfusikum minal bashar. Maka dia datang nak tunjuk ajar kepada kita manusia. Yang begitu juga dalam satu qiraat ba min anfusikum ni, satu qiraat min anfusikum ialah min anfasikum. Min anfasikum. Minan nafis, daripada perkataan an-nafis. Makna nafis? Nafis ialah berharga. Dipilih daripada yang paling berharga, yang paling bernilai. Yang disebut oleh Ustaz Amir tadi. Ana minan nikah la minas sifah. Saya daripada hubungan pernikahan. Min adamin tarakus sifaha falam yusibhum aruhu. Kan? Tarakus sifah dalam berzanji. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizal ilah, Allah memelihara karamatan, sebagai menjaga karamah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lismihi. Baik, yang kedua tarakus sifah, di mana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tarakus sifah, mereka tidak pernah terlibat dengan perbuatan zina. Hubungan mereka tidak ada dalam jalur keturunan itu hasil daripada keturunan zina. Falam yusibhum aruhu, tidak pernah disentuh kepada jalur keturunan Nabi SAW ini keaiban zina berkenaan. Min adamin, daripada Nabi Adam, wa ila abihi wa ummihi, turun sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Adnan, sampailah kepada bapa Nabi kita Muhammad SAW Abdullah dan maknya Aminah. Tidak ada ceritanya pernah terlibat dengan zina. Jadi min anfasihim, ada satu min anfasikum, daripada orang yang paling terpilih dalam kalangan kamu. Yang kedua, jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu dia rasa berat apa yang menimpa kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi yang sangat belas kasihan kepada kita umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Dalam tafsir menyebut, apa makna azizun alaihi ma anittum? Antadkhulun nar. Nabi bimbang dan takut umat dia masuk dalam neraka. Kalau boleh Nabi tak mau kita ni semua masuk neraka. Nabi mau supaya kita ini berjaya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang ketiga tadi, azizun alaihi ma anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita pernah dengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lintas satu jenazah Yahudi yang tak masuk Islam, dia kata terlepas seorang lagi. Tak, dan dia nak tarik tangan kawan tu untuk selamat. Nabi SAW pernah sebut dalam satu riwayat di mana Nabi menceritakan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim adalah antara nabi yang sifatnya agak belas, rahim, kan? Inna Ibrahim la awwahun halimun munib. Halimun awwahun munib. Kali. Jadi disebut bahawa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang jiwanya sangat lembut, penyantun. Maka doanya pun doa yang tak adalah doa nak macam Nabi Nuh. Nabi Nuh punya doa, kata Nabi SAW, di mana la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, biar mati habis. Kan nak sebut mampu tak ni? Orang kafir biar mati habis. Nabi Nuh, bukan nak kata Nabi Nuh tu kasar, dah begitu watak yang Allah bentuk kepada para nabi. Mungkin sesuai dengan umat dia saat itu.
Nabi Ibrahim, kata Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim berdoa demikian, ya Allah, berhala-berhala yang disembah oleh umat dia ini menyebabkan ramai yang tersesat. Jadi ya Allah, ni dia nak ajak, kata Nabi Ibrahim, dia nak ajak, dia nak berdakwah, yang ikut alhamdulillah mereka itu masuk dalam golongan aku. Yang tak mau, ya Allah, saya tak mau nak katalah dengan doa yang kasak-kasak, kata Nabi Ibrahim. Kan? Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang bantah, yang bermaksiat, kamu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Nabi SAW lagi, Nabi Isa pula, Nabi Isa AS, esok bila dia akhirat, didatangkan umat dia kepada Nabi Isa, umat Nabi Isa, lalu Allah tanya kepada Nabi Isa, ya, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wa Isa, kamukah yang ajak kepada umat kamu supaya mengambil kamu dan mak kamu Tuhan selain Allah? Nabi Isa, Yesus Tuhan anak, dan Maryam, Mary adalah Tuhan mak. Adakah kamu yang ajak? Ma amartuhum illa ma amartani bihi. Aku tak suruh melainkan apa yang kamu suruh, ya Allah. Lalu Nabi Isa AS berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kamu azab mereka itu hamba kamu, ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu azab mereka, kalau kamu ampun mereka, maka kamu adalah Tuhan yang mulia, yang bijaksana. Jadi lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengenang begitu cara dua orang Nabi ini mendoakan umatnya. Nabi lalu berkata, ummati, ummati, umat aku. Nabi terkenangkan kita ni, umat aku, umatku. Nabi menangis. Lalu Allah kata, wa Jibril pergi tanya kepada Muhammad pasal apa yang dia teriak, dan Allah lebih tahu. Lalu Jibril pun tanyalah, Nabi pun jawablah, bima qala. Jawapan tu tak disebut dalam hadis. Lalu Jibril habaq ke Allah. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha tahu apa yang terbuku di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkata, wahai Jibril, bagi tahu kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Kami akan meredakan kamu pada urusan umatmu, wala nasu'uka. Habib Ali Zainal Abidin dalam Hakim selalu daripada ulang kan, bagaimana Habib Ali Zainal Abidin menyebut bahawa inilah tempat berharap, tempat kita nak berharap, mudah-mudahan kita selamat, mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW sangat belas kepada kita, harisun alaikum. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW sangat merasa berat kalau kita ditimpa dengan musibah. Yang keempat ialah harisun alaikum. Nabi SAW itu sangat halauba. Halauba untuk apa? Antadkhulul jannah, untuk kamu masuk dalam syurga. Maka Nabi pun bagilah kepada kita pelbagai panduan untuk memudahkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadanglah kita lihat hak Nabi bagi bukan payah-payah sangat pun. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di atas jalan menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan jalan menuju syurga. Pulun mengaji ilmu, insya-Allah. Mati di jalan menuntut ilmu, tempatnya mudah masuk syurga, insya-Allah. Ada satu kitab apa, Jalan ke Syurga kan? Ustaz Zamri buat impun hadis-hadis berkenaan dengan panduan-panduan yang amalan-amalan yang memudahkan masuk dalam syurga. Tengok situ, insya-Allah, jalan-jalan untuk masuk syurga. Bakti kepada ibu bapa, macam-macam lagi lah. Nabi SAW suruh untuk kita cari jalan, ambil peluang untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun peluang kecil-kecil. Nabi kata untuk kita jauh daripada neraka dan kita dekat kepada syurga, ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin.
Hendaklah kamu menjauh daripada neraka walaupun dengan separuh secebis daripada kurma. Tengah makan buah kurma, tarik-tarik masuk mulut, tiba-tiba orang minta sedekah, tak ada hal lain nak bagi, bagilah, jangan merasa kecil. Kalaulah malam ni diedarkan tabung seluk-seluk paket, ada edar? Patut edar malam ni. Seluk-seluk paket, tengok ada sekupang, zaman lah sekupang buat apa kan? Bubuh lah walaupun sekupang, siapa tahu dengan sekupang itu, tahu dah sekupang zaman lah ni. Saya kira tak sebut sekupang, apa tak tahu, payah ke. Kalau sekepiang lagi tak tahu apa sekepiang kan. Sekupang zaman dulu, zaman ustaz mula mengaji dulu, kira laksa boleh lepas lah pinggan sekupang. Jadi walaupun sedikit, jangan tengok sedikit tu tak berbaloi nak bagi sikit, biar tu. Siapa tahu dengan sekupang yang ada itu menjadi punca seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berfikiran demikian. Ada orang kadang-kadang dia punya cara fikir dia bagus. Ada orang cara fikir dia bagus. Orang yang cara fikir bagus ni punca dia mai daripada dalaman yang bagus. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwi'i waridatul ahwal. Luaran dalaman dia bagus, dia lahirlah luaran yang bagus. Satu hari, ni ustaz tengok sendiri, satu hari terduduk depan kedai runcit. Ada satu orang masuk dalam kedai runcit tu, masuk, tak tahu dia lari cepat-cepat pergi ke kereta dia. Dia buat apa ni lari? Rupanya dia pergi dalam kereta dia ambil satu bekas, dalam tu ada makanan kucing. Lalu dia pergi kepada kucing-kucing yang ada di kedai tu, dia bagi makanan. Ustaz kata ni satu idea yang bagus. Sentiasa letak, setakala tak buat lagi lah. InsyaAllah dia buat kan. Satu idea yang bagus. Maksudnya satu benda yang difikir oleh beliau, bagaimana dia letak dalam kenderaan dia makanan kucing. Tak mana jumpa kucing yang kelaparan, yang perlu makanan, dia segera bagi. Dengan bagi makanan kepada binatang tu, entah itulah punca dia masuk syurga kan. Itu juga ada satu perkongsian seorang ustaz, dia kata dia mengaji di Kelantan dulu. Masa dia mengaji di Kelantan, sebut lama lah nama dia pada Ustaz Zuramli. Dia kata masa dia mengaji di Kelantan dulu, dia bila nak pergi mengaji kat tok guru yang lain, nak pergi menadah kitab tok guru yang lain, dia tumpang seorang kawan tadi dalam motor dia ada botol. Dia pergi bubuh minyak di stesen, lalu dia isi pula minyak dalam botol berkenaan. Dia duk fikir, kawan ni pasal apa ni? Duk bawa selalu bawa dalam raga motor dia ada minyak, ada sebotol minyak dalam tu. Lalu dia pun bertanya, awak yang buat macam ni? Kerana dia standby dia kata kepada Ustaz Zul, biasa tak tengok orang tuntun motor? Tuntun motor pasal apa? Kehabisan minyak. Biasa tengok tak? Jadi dia standby, takut jumpa orang yang macam tu, orang yang kehabisan minyak terpaksa tuntun motor. Kebetulan kata Ustaz Zul, jumpa sekali satu orang dia tuntun motor, dan ada isteri dia, mungkin sarap mengandung kalau tak silap, isteri dia pun berjalan sama. Maka bolehlah bagi minyak. Abuan dia nak bubur, boleh sampai ke stesen minyak lagi, isi lagi ke, ataupun boleh pakai terus ke, semua tu. Maka isteri tadi berterima kasih, terima kasih banyak-banyak lah. Terpaksa waktu senja malam nak kena tuntun motor. Jadi satu idea yang cantik. Siapa tahu dengan benda-benda yang kecil itu akan menyebabkan seseorang boleh jauh daripada api neraka, masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga insya-Allah. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang beriman lagi-lagilah dia sangat belas dan kasihan. Ar-rauf al-mubalaghatu fir rahmah. Rauf itu ialah kasih yang melampau terhadap orang-orang beriman. Jadi mudah-mudahan kita jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar beriman dengan apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kita melaung-laungkan cahaya sudah datang, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru ataupun sebagainya lagi, tapi
tujuannya untuk kita menghayati, tujuannya untuk kita beramal, dan mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.